Kalau kita lihat, kita tak sampai macam tu, betul? Kita belum sampai lagi kegoncangan daripada pihak musuh terhadap akidah kita. Itu pun asyik terpesong aja. Asalkan ada apa-apa serangan yang bersifat ghazwatul fikri, yang bersifat peperangan pemikiran, terus percaya. Saya bagi contoh mudah aja. Datang apps, okey, boleh tengok masa depan kamu bagaimana. Kita akidah kita, kalau tak kukuh, mainlah apps tu. Main-main je ustazah. Bab akidah tak boleh main-main. Tahun depan, nak bagi Islamik sikit lah, syar'i sikit. Tahun depan kamu confirm pergi umrah. Tu apps tu ada tak sampai macam tu? Ada kan? Kita pun tak percaya, betul ke? Betul, tengok tahun depan pergi sungguh. Percaya dekat apps tu terus. Masya Allah, tabarakallah. Itu peperangan yang bersifat pemikiran, lagi bahaya sebenarnya. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat bersama walaupun agak terlewat. Biasalah jalan kadang-kadang lancar, kadang-kadang tidak, insya-Allah. Yang penting hidup kita lancar. InsyaAllah semua boleh Allahu Akbar, Masya Allah. Sampai ke belakang, tahniah kepada semua muslimat, tahniah juga kepada AJK yang sangat bertengku lumus untuk menjayakan program ini, supaya agar kita tetap terjaga dan dapat meneruskan program pengajian ilmu walaupun di bulan Ramadan dengan jayanya, insyaAllah. Okey, tajuk kita pada pagi ini, Masya Allah, tabarakallah. Saya pilih satu tajuk. Biasanya kita dengar, kita biasa duk alert, duk cari, duk sangat-sangat jaga perkara yang membatalkan puasa, betul? Hari ini kita nak tengok pula apa perkara yang membatalkan pahala puasa. Allahu Akbar, Masya Allah, tabarakallah. Kalau kita lihat dalam bulan Ramadan ini, bulan Ramadan kalau kita sebut puasanya hanya di siang hari, namun amalannya bukan setakat siang tapi sampai malam. Begitu. Sebab Ramadan ini adalah tercakup 24 jam. Bila masuk saja bulan Ramadan, daripada 1 Ramadan sampai akhir Ramadan, maka kita berada dalam suasana bulan Ramadan. Bukan bererti kalau kita puasa di siang hari, kita melakukan amal ibadah pada siang hari, malam kita tak perlu dah sebab pakat tak puasa habis dah. Macam tu, bukan. Bila sebut saja bulan Ramadan ini, yang disebut sebagai bulan membakar segala dosa yang ada. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala membuka seluruh pintu-pintu syurga, menutup pintu-pintu neraka. Yang boleh kita faham secara maknawinya, Allah Ta'ala memberi seluas rahmatnya kepada kita yang beramal dalam bulan Ramadan. Allah Ta'ala menutupi segala pintu-pintu kemurkaan, yang namanya pintu-pintu neraka tu, pintu-pintu kebejatan. Kalau ada di antara manusia-manusia yang masuk bulan Ramadan, dia masih melazimi ataupun masih meneruskan dosa-dosa dalam bulan Ramadan, Masya Allah, tabarakallah, Allahu Akbar, apa nak jadi, wallahu alam. Sebab dia sendiri yang berusaha untuk membuka pintu-pintu neraka, yang mana Allah Ta'ala dah tutup dah. Allah Ta'ala dah sebar luas dengan rahmat dan kasih sayang Allah untuk orang beramal di dalam bulan Ramadan. Jadi kita kena kenal pasti. Di antaranya kita faham, dah berapa hari dah kita hari ni? 16. Semalam dah start. Dah start apa? Doa kunut kan? Kita dah start dah. Bukan start puasa, dah start doa kunut. Okey. Maknanya kita dah pertengahan Ramadan. Dan mesti kita dah faham dah apa itu qiyam, apa itu siyam, apa itu sahur dan sebagainya. Kita dah faham dah, semua kita dah belajar dah. Mungkin dah ada dah kelas-kelas yang sebelum ni menceritakan tentang siyam kita, qiyam kita, sahur kita.
Okey, cuma hari ni kita nak kenal pasti. Kita nak kenal pasti perbuatan qiyam kita, perbuatan sahur kita, masya-Allah tabarakallah, minumlah walaupun dengan seteguk air dan sebiji kurma. Itu paling minimum. Kalau yang jenis makan banyak tak apa, silakan. Sebab apa? Nanti kalau pukul 10 dia jenis kalau makan sahur sikit-sikit dia macam orang merangkak. Dah macam Afrika lah jadi. Kan dah kebuluran dah. Nampak macam mana sistem tubuh badan dia begitu. Yang penting dalam sahur itu bukan hanya makan, tapi ada apa? Keberkatan pada sahur itu bagi orang-orang yang beristighfar saat itu. Orang-orang yang beristighfar itu bukan hanya kepada orang yang nak puasa pada esok hari. Semua orang-orang yang beriman, sama ada kalau perempuan dalam keadaan uzur dan sebagainya, dia bangun pada saat itu, dia siapkan makanan, kemudian dia turut beristighfar. Apa yang kelebihannya, keberkatannya pada istighfar tersebut? Saya ada satu kisah, ada yang berlaku pada zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Kenal tak Imam Ahmad bin Hanbal? Salah seorang ulama mazhab yang terkenal, iaitu mazhab Hanbali. Masya Allah, tabarakallah. Zaman dulu tak ada WhatsApp, tak ada handphone, jadi tak viral lah. Kalau kita ulama-ulama dunia sekarang ni, kita kenal. Kalau tengok lah, kan? Orang tak ini imam apa, ini ulama mana, daripada mana? Syekh Qardawi, lagi Mustafa Dib Al-Bugha, semua kita kenal nama-nama, dan juga kita dapat melihat mukanya. Sebab sekarang zaman teknologi. Zaman dulu orang tak kenal, cuma nama saja yang tersebar di seluruh pelosok dunia. Pada satu ketika Imam Ahmad bin Hanbal musafir ke negeri Mesir. Sampai di negeri Mesir, Imam Ahmad singgah di sebuah masjid. Setelah habis solat dan sebagainya, tiba-tiba disuruh keluar oleh kita kata siap masjid lah, senang cerita. Bahasa Arab ni roh. Solat kalau kata dalam Masjidil Haram dia berkata ya hajjah. Itu maknanya kena keluar lah, jangan duduk tunggu lama-lama kat situ. Kalau roh tu maksudnya sekali dengan roh kamu kena keluar. Maksud dia macam tu. Jasad pun takut tak mau tengok, apatah lagi kalau roh. Lebih kurang macam tu. Imam Ahmad dihalau untuk keluar sebab dia orang tak kenal, ya. Dihalau untuk keluar sebanyak 3 kali. Akhirnya Imam Ahmad keluar daripada masjid. Di samping masjid ada seorang lelaki tua yang sedang menguli tepung untuk menjual roti dan sebagainya. Kemudian apabila lelaki tua tadi melihat Imam Ahmad dihalau, dia pun panggil, mai duduk kat sini. Agak-agaknya ajak teman lah, teman sembang, kan orang tua-tua. Imam Ahmad pun duduk tepi dia. Kemudian Imam Ahmad tak cakap banyak, duk perhati tengok orang tua ni duk buat apa. Dia tengah menguli tepung tadi ni, sambil dia menguli sambil mulut dia beristighfar. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. Galik dia, orang Kedah kata. Galik tu apa dia? Asyik saja. Tengok orang tua tadi menguli tepung tadi ni sambil dia heran, tak kering-kering bibirnya daripada mengucapkan kalimah istighfar. Imam Ahmad tahu kelebihan istighfar, tapi dia nak test orang tua ni sejauh mana kefahamannya mengamalkan istighfar. Kita kalau kita doa amal istighfar sebab apa? Sebab kalau aku baca istighfar banyak, Allah Ta'ala bagi keperluan aku. Betul tak? Itu salah satu yang memotivasikan kita lah. Nak sampai kata, ya Allah kalau aku istighfar ni, Allah Ta'ala redha lah kepada aku tu, tak sampai lagi lah. Iman kita ni, ikhlas kita ni tahap orang awam lagi lah. Kita buat sesuatu kerana apa? Kerana janji Allah kepada kita tentang ganjaran-ganjaran sama ada dunia dan akhirat. Allahu Akbar, Masya Allah, tabarakallah. Tapi jangan bimbang, itu masih lagi tahap ikhlas. Walaupun ikhlas yang lemah lagi. Okey. Kemudian dia pun tanya,
wahai pakcik, wahai syekh. Macam itulah pakcik syekh ni untuk orang tua-tua. Ya. Kalau syekh ajuz, orang tua yang lemah, dia bertanya, wahai pakcik, daripada tadi aku melihat engkau waktu menguli tepung tadi, engkau tak kering bibir engkau mengucapkan kalimat istighfar. Apa kelebihan istighfar tadi, wahai pakcik? Kata pakcik tadi, dia kata, selama aku mengamalkan istighfar ini, tidak ada satu pun keperluan, keinginan, hajat aku yang Allah Ta'ala tak tunaikan. Selama aku mengamalkan istighfar, cuma satu saja lagi yang belum Allah Ta'ala tunaikan lagi. Apa tu, wahai pakcik? Sama ada aku dapat bertemu dengan dia sebelum dia mati, ataupun dia akan bertemu dengan aku sebelum aku mati. Siapa tu? Dia kata, aku berangan, aku berhajat sangat sebelum aku menutup mata, aku ingin berjumpa dengan Imam Ahmad. Bayangkan, terkejut Imam Ahmad sebab dia tak kenal Imam Ahmad. Tapi ilmu Imam Ahmad, Masya Allah, Tabarakallah, tersebar, termasyhur di pelosok dunia saat itu. Kata Imam Ahmad, hanya kerana istighfar orang tua ini, aku sampai sanggup dihalau di dalam masjid tu. 3 kali aku dihalau, semata-mata aku dibawa oleh Allah nak berjumpa dengan orang tua ni. Masya Allah, hebat tak istighfar? So kita bangun pagi-pagi tu, jangan malas sangat nak sebut. Paling pendek pun astaghfirullahalazim, paling panjang Sayyidul Istighfar. Tak ada yang sampai kita lenguh mulut, tak ada sampai kita nak kena tengok, sampai kacau nasi, sampai masak. Kalimat istighfar itu mesti ada di mulut. Allahu Akbar. Benar dan yakin bahawa istighfar boleh merubah seluruh kehidupan kita. Itu dalam waktu, dalam keadaan kita sedang bersahur. Sekarang kita dah setengah bulan Ramadan yang kita tak rasa lagi. Ada tak yang rasa sedih? Ramadan nak meninggalkan kita. Ataupun, ya Allah, lagi 15 hari lagi ni nak raya lah. Tak sabar nak sambut raya, musim PKP sekali lagi. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Jadi keadaan tu waktu sahur. Jadi muslimat, muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, minta maaf saya sebut muslimat dulu sebab ramai muslimat kita raih. Saya kira pemerajuk. Jadi keadaan macam ni, kita kena faham, rupa-rupanya bila kita masuk dalam bulan Ramadan, kita masuk dalam madrasah Ramadan ini, ujian kita bukan sedikit. Bukan sedikit ujian kita, Masya Allah, Tabarakallah. Kerana apa? Kalau kita tengok dalam satu ayat yang disebut, kalau kita melihat di sini, Ramadan itu sebagai madrasah taqwa. Bila madrasah nak mencapai ketakwaan itu, pastilah kita akan diuji. Saya sebut dengan mafhumnya, Allahu Akbar, Masya Allah. Dengan mafhumnya, dalam satu ayat dalam surah Al-Imran, saya sebut mafhumnya. Apakah kamu mengira kamu akan masuk syurga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu, dan belum nyata orang-orang yang sabar. Kita masuk dalam madrasah bulan Ramadan ini, Masya Allah, Tabarakallah, first kali kena ada dekat kita sabar. Dalam surah Al-Imran, boleh pakai cek tengok 142 ayatnya. Dan dia ada kait rapat sebenarnya dengan surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 214, boleh cek tengok. Saya baca dia punya mafhum dia. Apakah kamu mengira bahawa kamu akan masuk syurga, padahal belum datang kepada kamu cobaan, sebagaimana halnya orang-orang yang terdahulu sebelum kamu, yang mana mereka ditimpa oleh malapetaka, iaitu al-ba'sa,
malapetaka. Nanti kita tengok apa ulama kata kepada al-ba'sa tersebut. Dan kesengsaraan, iaitu wadharra, kesengsaraan. Kemudian wazulzilu, iaitu kegoncangan daripada pihak musuh. Tiga-tiga cobaan tersebut adalah bukan cobaan yang biasa-biasa. Nanti kita tengok apakah yang disebutkan dengan cobaan semasa kita berada dalam bulan Ramadan yang boleh membatalkan pahala puasa kita. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman, bilakah datangnya pertolongan Allah, ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Okey, kalau kita tengok dalam ayat ini, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, asbabun nuzul daripada ayat tersebut, ada ulama mengatakan berlaku dalam peperangan Al-Ahzab, ataupun berlaku dalam satu peristiwa di mana para sahabat meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa kepada Allah untuk memberi kemenangan kepada mereka. Pada saat itu mereka sedang berada dalam kesulitan yang sangat yang amat. Masya Allah, Tabarakallah. Sehingga kan turun ayat ini memperingatkan Allah Ta'ala, Rasulullah juga memperingatkan kepada para sahabat untuk merenung dalam satu hadis mafhumnya, untuk melihat bagaimana seseorang lelaki yang mana dibelah kepalanya daripada atas sampai ke bawah, kemudian disiksa dengan bermacam-macam dengan siksaan pada zaman sebelum Nabi, Masya Allah, Tabarakallah, sedangkan mereka ini pegang teguh dengan iman kepada Allah demi sebuah apa? Sebuah syurga. Kalau kita lihat, kita tak sampai macam tu, betul? Kita belum sampai lagi kegoncangan daripada pihak musuh terhadap akidah kita. Itu pun asyik terpesong saja. Asalkan ada apa-apa serangan yang bersifat ghazwatul fikri, yang bersifat peperangan pemikiran, terus percaya. Saya bagi contoh mudah saja. Datang apps, okey, boleh tengok masa depan kamu bagaimana. Kita akidah kita, kalau tak kukuh, mainlah apps tu. Oh, tahun depan kamu dah ada suami ni, kamu akan dapat lagi cinta baru. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Main-main je Ustazah. Bab akidah tak boleh main-main. Tahun depan, nak bagi Islami sikit lah, syar'i sikit. Tahun depan kamu confirm pergi umrah. Oh, tu apps tu ada tak sampai macam tu? Ada kan? Kita pun tak percaya, betul ke? Betul, tengok-tengok tahun depan pergi sungguh. Percaya dekat apps tu terus. Masya Allah, Tabarakallah. Itu peperangan yang bersifat pemikiran, lagi bahaya sebenarnya. Kalau kita tidak ada ilmu yang cukup dengan akidah, fardhu ain, 3 ni, akidah, kemudian fiqh, kemudian tasawuf. 3 ni kalau tak ada, hebat macam mana kita pun, jadi doktor ke, engineer ke, arkitek macam mana, tak ada 3 benda ni, akan rugi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala satu hari nanti. Kalau setakat kafar tu, tolonglah tambah lagi. Allahu Akbar. Semua ni menyelamatkan kita sebenarnya. Dan bila masuk saja bulan Ramadan, kita diuji macam-macam dalam bulan Ramadan ini, sudah tentu kita akan terselamat sebab kita ada ilmu. Masya Allah, Tabarakallah. Sikit atau banyak, berat atau ringan ujian tersebut, kita serahkan kepada Allah. Jadi muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ujian kita dalam bulan Ramadan ini ada 2 jenis ujian. Yang satu bersifat muftirat, yang satu lagi bersifat mufsidat. Muftirat dia ada kaitan dengan puasa rupa. Di segi rupa puasa tu kita faham dah. Dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah mengatakan puasa dengan rupa itu, iaitu puasa yang secara zahirnya kita menahan lapar dan dahaga bermula daripada terbit fajar sehingganya terbenam matahari. Itu secara zahir. Dan perbuatan-perbuatan yang membatalkan puasa pada saat itu sudah tentu semua bakat-bakat jaga. Betul tak? Kalau terlupa tu cerita lain, silap makan tu cerita lain. Masya Allah, Tabarakallah. Itu kita boleh faham dah secara jelas, itu cerita lain.
kita dah makan nak sengaja tu tak mungkin kita akan buat. Ada benar rupa, buruk punya rupa kan, umur 50-an, 60-an balik-balik rumah minta isteri buat Maggi. Pukul 11 sebelah tengah hari tadi pergi mengaji, beletih lapang, balik-balik suruh buat Maggi. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Yang tu jelas-jelas lah tak bertakwa tu. La'allakum tattaqun tu tak dapat dah. Masya Allah, Tabarakallah. Yang tu semua orang jaga. Termasuk dalam bab apa? Dalam bab perhubungan suami isteri pada saat bulan Ramadan itu secara jelas semua orang jaga. Bila kita ada ilmu, jaga. Contoh muslimat, dia dah belajar dah bab hukum hakam berkaitan puasa yang secara zahir ini jelas. Kemudian ada seorang muslimat nak itu ditanya, Ustazah, macam mana ni bulan Ramadan suami nak minta cium, takat cium tangan tak apa, tengok pula rupa, ni muda lagi, baru kahwin pula, tak boleh, kena jaga-jaga. Kalau dah tua, dah remaja purba dah, tak apalah. Sebab apa? Dalam satu hadis warid, Rasulullah SAW juga mencium para isteri baginda, tetapi dalam keadaan tidak bersyahwat, untuk menjadikan hukum kepada kita hari ini mengatakan bahawa mencium dan sebagainya diperbolehkan jika tidak bersyahwat. Kita ada ilmu, is okay. Kalau lebih-lebih pada tu, kita dah tahu dah batas-batas dia. Masya Allah, Tabarakallah. Termasuklah kita membatalkan puasa dalam bab contoh muntah dengan sengaja, ataupun dalam bab memasukkan sesuatu dalam rongga dan sebagainya, rongga yang terbuka lah, rongga yang utama dan sebagainya. Semua tu kita masing-masing pakat-pakat jaga. Itu dipanggil sebagai muftirat, perkara yang membatalkan puasa secara zahir. Sekarang kita nak tengok puasa secara roh ni. Apa yang dimaksudkan puasa secara roh? Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Puasa secara roh ni apabila kita menjaga, menahan seluruh anggota tubuh badan kita secara zahir maupun batin daripada melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sepanjang kita berada dalam bulan Ramadan. Jangan sampai kita hanya dapat illal ju' wal atash, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laisa min siyamin. Puasa ni bagi orang-orang ni ada sampai satu ketika, bagi orang-orang yang berpuasa dalam bulan Ramadan ini, dia tidak akan dapat apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga. Sebab apa? Muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam hadis disebut kepada kita as-siyamu junnah. Puasa ni satu perisai. Okey, cuba kita tengok. Junnah tu maksud dia perisai. Jinnah apa? Apa maksud jin? Jinnah kan? Jinnah, junnah dengan jannah ada persamaan walaupun makna dia berbeza. Jannah, syurga. Jinnah, jin. Junnah, perisai. Ada persamaannya. Di segi apa? Di segi kita tidak dapat melihat, kita tertabir ataupun kita tidak dapat melihat dengan jelas kerana belum sampai masanya. Contoh pada syurga. Kalau perisai, kita ditabiri ataupun kita dipelihara, itu tak nampak juga daripada perkara-perkara yang lain. Kalau jin pun kita nampak tak? Tak nampak. Kalau nampak, sejengkal pun tak boleh nak langkah. Punya takut. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Jadi, ada persamaan kepada jinnah, junnah dan jannah. Hari ini, Rasulullah SAW memberitahu kepada kita as-siyamu junnah. Puasa ini adalah perisai. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. فَإِذَا كَانَ يَوْمٌ صَوْمٍ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثُ وَلَا يَسْخَبْ وَلَا يَجْهَلْ فَإِنْ سَبَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ.
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, puasa itu adalah perisai. Apabila seseorang daripada kamu berpuasa, maka janganlah dia berkelakuan tidak senonoh. Ini yang kata puasa secara roh yang boleh membatalkan pahala puasa. Apabila perkara pertama, yarfuthu. Kalau dia melakukan yarfuthu itu bermakna melakukan perbuatan perkara yang tidak senonoh. Apa yang dimaksudkan tidak senonoh? Dalam satu hadis lagi disebut qauladzur. Qauladzur ni wal amal bih. Qauladzur tu kata-kata yang sentiasa menipu dan dia beramal dengan penipuan tersebut. Perkara-perkara yang tidak senonoh yang lain, contoh kita tengok dunia kita hari ni, dunia maklumat di telapak tangan. Masuk bulan Ramadan ni, puasa bukan main ni, Masya Allah, tabarakallah. Tengok pula dekat ni, sibuk nak komen, sibuk nak kutuk. Okey, satu. Puasa dah ni, masa pagi tadi ni bukan main dia dengan baca Quran kan. Kita kat waktu siang bulan Ramadan ada 3 benda yang sangat kita jaga. Iaitu yang pertama, kita akan muhasabah. Pagi tadi bukan main dah istighfar, panjang bukan main istighfar kita. Rabbighfirli wa liwalidayya wa li sabil huquq 'alayya wa li masyayikhi wa li ashabi wa li jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Bukan main istighfar kita. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika ila akhir. Istighfar kita bukan main pagi tadi. Kemudian selepas istighfar kita baca pula Al-Quran. Target satu waktu 2 juzuk kau ambil. Kemain. Bulan Ramadan ini saya nak sekurang-kurang 3 kali. 3 kali khatam. Lebih kurang macam itulah. Maksud kita pun manage kita punya jadual kita. Maklum-maklumlah semua ni semua dah suci memanjang dah. Tak ada dah yang cuti. So kita kena target 3. So bacalah Quran satu waktu 2 juzuk setengah kita bubuh. Baca ni bukan main, Masya Allah, tabarakallah. Bila cerita pasal bab khatam Quran ni saya teringat seorang wali yang berada di Kedah, Masya Allah, tabarakallah. Siapa tak kenal Pak Sumit? Semua orang kenal. Baru-baru ni terakhir Pak Sumit dah tak nak terima dah orang ziarah. Sebab Pak Sumit dalam keadaan tak sihat sangat. Masya Allah, tabarakallah. Dia kata apa? Pak Sumit ni tak sihat sangat, dia kata. Biasanya 5 kali khatam. Ni 3 kali je dapat. Kita cuba tengok. Seminggu 5 kali khatam. Semenjak tak sihat ni 3 kali je dapat. Kita semenjak sihat ni berapa kali kita dapat? Seminggu. Setahun anggapnya sekali. Itu pun dalam bulan Ramadan. Allahu Akbar, Masya Allah, tabarakallah. Hebatnya, karomahnya, barakahnya para wali. Allahu Akbar. So kita usaha nak dalam bulan Ramadan ni nak capai KPI Ramadan ni, Masya Allah, tabarakallah. Al-Quran pada tadi ni yang kita baca tu target. Kita dah baca sebanyak-banyaknya Al-Quran dengan air mata meleleh, dengan air hidung lagi, Allahu Akbar, sesama dan sebagainya. Baca sungguh-sungguh ni. Dalam Al-Quran kita akan buat 3 benda ni. Pertama, kita akan qira'ah. Qira'ah tu maksudnya bacaan. Baca je, baca. Berapa lama dah kita prepare untuk baca? Dah bertahun-tahun dah ustazah, tapi masih merangkak lagi. Allahu Akbar, Masya Allah, tabarakallah. Betul. Orang yang baca dalam keadaan merangkak dapat 2 pahala. Pahala merangkak 1, pahala baca 1. Takkan lama kot kita nak merangkak. Orang yang baca dalam keadaan lancar, malaikat safarah akan bersama dengan dia saat dia membaca. Masya Allah, tabarakallah. Nak yang mana satu ni? Kalau kita tengok baby sekalipun, kalau setakat merangkak, agak-agak berapa bulan baby tu merangkak? Agak-agak berapa bulan? Sampai tak setahun? Tak sampai. Kita merangkak lama. Bertahun-tahun, Ustazah. Maknanya ada something tu yang tak kena tu. Kena check balik. Kalau baby lebih daripada 6 bulan, kita dah kalut dah bawa pergi klinik kan?
Apa tak kena dengan baby saya ni? Lutut longgar ke? Lutut lembut ke? Sebagainya dan sebagainya. Mesti ada something yang tak kena. Tapi kalau kita yang merangkak, jangan rasa, it's okay lah dapat 2 pahala. Jangan duk sedap yang tu. Tunggu malaikat safarah pula dengan kita. So, kena usaha. So, supaya qiraah kita sangat-sangat lancar dan fasih. Allahu Akbar. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian ada lagi tilawah. Tilawah ni maksudnya dalam proses kajian. Sambil baca, sambil mengkaji, sambil baca tafsir, sambil tadabbur dan sebagainya. Dan terakhir sekali ini makam tinggi sikit, nama dia hafazan, tahfiz, iaitu dalam proses menghafal. Tak apalah, hafal 3 qul pun jadilah. Yang lain tu kita boleh baca pun kira okey lah. Maknanya kita bila masuk bulan Ramadan, 3 benda ni kita akan lakukan secara tidak langsung. Maknanya kita sangat bersungguh-sungguh dalam membaca Al-Quran dan sebagainya. Seterusnya, masuk saja siyam. Saat kita berpuasa, kita akan sangat bersinonim dengan sedekah. Dalam pelbagai jenis, ada sedekah dengan material, kewangan, ringgit dan sebagainya. Pantang jumpa pagi-pagi ada saja surau masjid, apa ma'atafis yang minta sumbangan, kita pun tekan terus on je, terus bayar. Kadang-kadang skema pun ada kat situ. Hati-hati. Nampak rupa masjid, orang kita kenal, tekan-tekan dia punya bank lain. Kita ni pula jenis husnuzon, sangka baik, Masya Allah, tabarakallah. Tak tengok duit pergi dekat skema dah banyak mana, dah ribu-riban lah sampai masuk kat skema. Allahu Akbar. Tapi at least kita bila masuk bulan Ramadan memang kita sangat berlumba-lumba dalam bab bersedekah. Selain daripada wang ringgit, pakaian dan sebagainya. Last sekali, memberi makan. Allahu Akbar. Bab bagi makan ni cukup meriah sebelum COVID. Bila COVID hanya AJK saja yang buka puasa. Berkira lah sikit kita nak bagi kan. Kalau dulu-dulu ni memang banyaklah kita akan bagi. Saya teringat ada satu kisah dekat tempat saya. Masya Allah, tabarakallah. Ada seorang haji ni. Dalam banyak senarai kan hari pertama sampai 30 hari bulan. Daripada hari pertama tu adalah orang lain yang nak bagi untuk buka iftar. Banyak. Tapi dalam banyak-banyak orang tu, banyak lagi jumlah yang dia bagi. Yang sebut hamba Allah tu, dia lah. Sini pun tegak hati lah. Saya ni pun baik juga dengan haji-haji. Suka juga tanya-tanya apa kebaikan diorang. Jangan duk rasa diri kita je baik kan. Kena tanya amalan-amalan orang. Masya Allah, tabarakallah. Dia kata, Ustazah, saya ni benda lain saya tak pandai nak buat. Saya tak ada karakter-karakter lain yang boleh saya buat. Bangun malam dah tua dah. Bukan selalu boleh bangun. Apa lagi yang saya boleh buat? Allah Ta'ala bagi saya kelebihan di segi harta benda. Allah Ta'ala mewahkan rezeki, bukan murahkan rezeki. Mewahkan rezeki saya supaya saya jadi orang yang pemurah. Saya teringat satu hadis saja dia kata. Hadis di mana apa? Orang yang memberi makan kepada orang yang berpuasa, dia akan dapat pahala daripada orang yang berpuasa tu tanpa mengurangkan pahala orang yang berpuasa. Bayangkan kalau dalam kita bagi-bagi makan tu, ramainya orang tu makan, mencicipi makanan kita kali pertama masuk, yang ada tu dalam 100-200 orang. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian di antara dalam 100-200 orang tu, mereka ni adalah orang-orang yang saleh. Orang-orang yang bangun pada malamnya, yang sentiasa berqiyamulai pada malamnya, Masya Allah. Pahala kawan tu, semua datang dekat dia tanpa mengurangkan pahala si pembuat tu. Kawan ni duduk saja-saja je. Nak bangun malam, maklum-maklum sajalah. Ajus. Lemah lah. Tapi dia boleh dapat pahala. Kita tak nampak macam tu. Sebab apa? Ni bukan hal keduniaan, hal akhirat kita tak kisah sangat. Tapi kalau kita bayangkan, kalau kita menduniakan akhirat tu, kita akan nampak betapa banyaknya keuntungan. Bitcoin yang kita dapat, Masya Allah, tabarakallah. Maka dia kata, ini saja yang mampu saya buat. Bayangkan, kalau kita nak bandingkan
kelebihan-kelebihan, keutamaan-keutamaan yang kita lakukan mengikut apa yang Allah Ta'ala berikan pada kita. So kita tengok dia macam tu, kita pula bukan, jangan jadi orang yang, wah aku tak kaya so aku tak boleh buat macam tu. Kita cari pula kelebihan yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Allah Ta'ala maha tahu apa kelebihan pada hamba dia. Dia nak buat ke dia tak buat. Masya Allah, tabarakallah. Makna kata, Haji tadi sangat faham konsep keutamaan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada dia. Ada setengah orang, dia ada kebendaan, ada kekayaan, ada harta benda. Tapi dia apa? Dia orang Kedah panggil genggam. Senang cerita, bahasa dahsyat sikit, bakhil lah senang cerita. Dia tak bagi, dia sibuk apa? Sibuk bangun malam, sibuk buat benda-benda yang bukan keutamaan pada dia. Sedangkan Allah Ta'ala beri itu sebagai ujian. Sebagaimana yang kita kata tadi itu. Bukan hanya kita kata kita beriman, lalu kita tunggu je nak masuk syurga. Tidak. Melainkan kita akan diuji. Ujian kita yang sebenar dalam bulan Ramadan ini adalah ujian, iaitu pahala puasa kita. Yang mufsidat yang disebut dalam hadis tadi itu. Okey. Jadi dalam keadaan tersebut, orang yang melakukan perkara yang disebut wala yarfuthu tadi ni, perlakuan yang tidak senonoh, Allahu Akbar, kita dah buat semua kebaikan pada waktu sahur masuk Ramadan, kita dah berpuasa dengan baik, tiba-tiba sampailah masanya kita naik kenderaan. Di situlah yarfuthu pun berlaku. Ish, apa tak kena dia ni. Ish, tu keluar segala-gala benda kebun binatang semua ada dekat mulut dia. Maka pahala pun berkurang. Itu perlakuan dia. Bayangkan di sini lagi ada wala yaskhab, iaitu jangan menjerit. Allahu Akbar, menjerit, memarahi. La taghdab, Rasulullah pun pesan, jangan kamu marah, jangan menjerit yang bagaimana? Yang disertai dengan caci maki, yang disertai dengan rupa, Masya Allah, tabarakallah. Allahu Akbar. Dalam bulan Ramadan. Nah, kalau perbuatan itu kita bawa, biasanya kelakuan-kelakuan itu akan terbiasa kalau kita dah biasa dalam sebelum Ramadan. Maka dalam Ramadan pun akan terbawa-bawa. Kalau betul-betul kita tidak menginsafinya. Contohlah kita ni orang perempuan, maklum-maklum sajalah emosi ni, Allahu Akbar, Masya Allah. Kan? Masa tak marah tu punyalah lemah lembutnya. Masa marah tu, marah dekat anak suruh mandi. Suami duduk dalam bilik pun kelang kabut bangun mandi, takut. Dia punya marah ni, dia punya ayat sarkastik dia tu. Cakap seorang tak percaya, dia kata. Tak nak buat. Samalah kecil ke besar ke, suami pun cepat-cepat bangun. Kan menjadi. Allahu Akbar, Masya Allah, tabarakallah. Jadi kena jaga. Sebab Rasulullah kata puasa ni junnah. Perisai. Bila perisai dia apa tu? Daripada perkara-perkara yang macam ni lah. Kalau tidak, bayangkan. Contoh saya nak bagi angka-angka supaya kita nampak. Contoh puasa kita sepatutnya hari ni kita dapat 100 markah. Yarfuthu dah buat dah, 25 dah tolak. Yasqa, menjerit tadi ni, 25 lagi tolak. Jadi berapa? 50 dah tolak. Ni nak tunggu nak buka puasa pula ni. Wala yajhal. Maksud wala yajhal ini, jangan bertindak bodoh. Maksudnya jangan membuatkan, walaupun kita rasa kita betul, tapi jangan buat bagi orang nampak kata kita ni bodoh. Macam tu. Jangan mengundang kata-kata orang kepada kita. Tadi waktu saya, Masya Allah, tabarakallah, ada sedikit cerita lucu bagi tadi. Sebelum saya datang sini, saya agak kelang kabut sikit lah. Tengah-tengah bersiap, nak pakai tudung dah semua apa semua, baru terperasan, aku pakai baju terkali. Tanya Ustaz, ni baju terkali ni muncul nampak. Kalau tidak, datang sini tadi jenuh, saya nak buat alasan. Alasan apa? Nak dapat duit lah tu.
Kan ada orang tua dulu, sebab apa, kalau tak perasan tu asal dia nak dapat duit lah tu. Masya Allah, tabarakallah. Tapi kalau kita datang dengan sengaja melakukan perkara tu, mengundang percakapan orang, itu dipanggil wala yajhal. Ada satu kisah yang berlaku pada seorang syekh, kalau tak silap saya namanya Ibrahim Nakha'i, dengan anak murid beliau. Seorang buta, seorang tempang kalau tak silap, ya. Seorang buta, seorang tempang. Okey. Kemudian mereka ni selalunya berjalan berdua lah. Satu ketika mereka nak berjalan berdua di hadapan orang ramai. Tiba-tiba Tok Guru dia kata, jangan, esok kita janganlah jalan dekat situ dalam keadaan kita berdua begini. Dia tanya, kenapa? Kenapa Tuan Guru cakap macam tu? Apa salahnya kita nak berjalan macam tu dekat orang ramai, di tengah-tengah orang ramai? Tak nak bagi mereka kata, tengok tu si tempang jangan jalan dengan si buta. Biarlah dia orang nak kata, Tok Guru, kita dapat pahala. Kan kita lalu ayat-ayat macam tu, biarlah orang nak kata kat kita dapat pahala. Kata Tuan Guru dia, sampai jangan kita mengajak orang buat dosa pun tak boleh. Bukan tugas kita untuk mengundang orang melakukan dosa pada kita. So kita kena jaga sungguh-sungguh. Sebab apa ni, semua sahabat-sahabat kita ni kita sayang semua. Kalau boleh tak nak bagi dia pun terdetik untuk berkata kepada kita. Biarlah sangkaan yang baik-baik saja. Itu dipanggil wala yajhal. Ya. Kemudian fa in thabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni mru'un sha'imun. Jangan jika dia dicaci maki seseorang atau dicabar, katakanlah sesungguhnya saya puasa. 2-3 kali kalau orang ajak, orang cabar kita, orang perempuan kadang-kadang pantang dicabar juga. Betul tak? Pantang dicabar. Saya mesti menegakkan kebenaran ni Ustazah. Kan? Saya mesti. Makna saat dalam bulan Ramadan ini berlemah lembut, itu maksud muhasabah tadi tu. Berlemah lembutlah dengan diri kita. Sesungguhnya inni shaimah kalau perempuan. Kalau lelaki, inni shaimun. Bukan maksud inni shaimah nah lepas Ramadan ni siap. Tak. Inni shaimah. Perkara yang paling kita kena belajar, sabar dan maaf. Dalam satu hadis qudsi diceritakan, saya cerita mafhumnya saja. Ada 2 orang lelaki berdiri sedang menunduk di hadapan Allah satu ketika, satu hari nanti ni, duduk di hadapan Allah. Yang mana seorang lelaki ni dia kata pahala, menunggu-nunggu pahala si lelaki tadi untuk diberikan kepadanya. Disebabkan apa? Disebabkan lelaki ni dia tidak memaafkan lelaki ni. Yang pertama, yang kedua. Contohlah senang cerita kita ni, di akhirat nanti kita akan diadili di hadapan Allah. Kita pun duduk berdua. Sebab apa? Waktu di dunia nanti, masa di dunia kita kata apa? Aku tak akan maafkan kamu. Kita jumpa di mahkamah akhirat. Itu bahaya dia tu. Ya. Jadi bila duduk di mahkamah akhirat, contohlah si pemberi maaf sepatut dia bagi maaf, dia tak bagi maaf. Padahal dia mempunyai amalan yang cukup banyak. Dia dah boleh masuk syurga dah dengan rombongan-rombongan yang lain. Tetapi oleh kerana dia tidak memaafkan seseorang insan itu, maka dia akan terlambat sikitlah masuk syurga. Sebab dia kena selesaikan yang ni. Excited dah nak masuk ni, tapi tak dapat masuk. Kemudian dia akan minta dengan Allah. Allah Ta'ala akan tanya, apa yang kamu minta daripada lelaki? Kebaikannya akan diberikan kepada kamu. Dia minta kebaikan lelaki tadi akan diberi kepada dia. Lelaki tu tak ada kebaikan pun. Dah tak ada kebaikan, pahala kebaikan tu tak ada. Dia minta pula dosanya diberikan kepada lelaki tadi. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Kemudian Allah Ta'ala minta mereka untuk mengangkat kepala mereka. Bila mereka mengangkat kepala mereka,
Allah Ta'ala tunjuk satu mahligai dalam syurga yang mana terdiri daripada emas. Masya Allah. Kat sini kita bisa tengok tak mahligai dengan emas. Kalau ada pun saduran. Pintu pagar kat depan tu kan bersadur emas, tu saduran saja. Kemudian lelaki tadi bertanya kepada Allah, wahai Tuhan, wahai Allah, milik siapakah? Milik Nabi manakah? Milik para siddiqin manakah mahligai ini? Masya Allah, tabarakallah. Sangat kagum. Kata Allah, mahligai ini adalah pemilik bagi orang yang memaafkan. Kejut lelaki tadi. Maksudnya, bila kita maafkan hari ini, di dalam dunia pada hari ini, kita akan dapat satu mahligai yang bertatahkan emas di akhirat. Berarti apa tu? Confirm lah kita masuk syurga. Allahu Akbar. So hari ni kalau ada kesalahan, ada apa-apa, tolong maafkan. Apatah lagi, berlipat kali ganda apabila segala amal ibadah kita lakukan dalam bulan Ramadan. Tolonglah maafkan. Cerita lama-lama, jangan duk sandar pada kenangan. Yang 15 tahun dahulu ni, Allah Ustazah memang boleh maaf, nak lupa tidak sekali. Itu pepatah Arab kata orang perempuan ni, al-mar'atu kal mir'ah. Perempuan ni seperti mana cermin. Cermin kalau dah terpecah, memang boleh cantum balik, tapi pantulannya tidak lagi sama. Hati kalau dah kecewa, dah pernah dikecewakan, memang boleh bercantum kembali, tapi nak lupa mungkin tidak. Itu sebab aku maafkan, tapi jangan lalulah depan muka aku. Itu orang perempuan tu. Ingat Pak Haji tu, 15 tahun kesalahan suami dia ingat sampai hari ni. Betul tak? Betul tak? Betul tak? Betul kan? Daripada mula kahwin tu, setiap kali bergaduh benda yang sama agak dia ungkit. Yang detail-detail semua diungkit. Masya Allah, tabarakallah. Ini kalau kita tengok pada pahala yang mengurangkan pahala puasa kita, secara jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan kepada kita. Termasuk dalam hadis yang lain disebut sebagai qaulul dzur, kata-kata yang menipu, yang kita beramal dengannya. Dalam satu ayat Al-Quran yang lain disebut wala yasqar qaumin. Jangan kamu mencela sesuatu kaum. Maksudnya golongan mazhab ni mencela mazhab ni, sebagai contoh lah kan. Kumpulan ini, kumpulan muslimat ni mencela kumpulan muslimat ni. Kumpulan masjid muslimat lain mencela kumpulan masjid muslimat lain. Ingat, hati-hati dalam bulan Ramadan. Itu semua boleh mengurangkan pahala puasa. Dan wal amalu bih, maksudnya beramal dengan dia. Dah mencela satu hal, kemudian menyebarkan berita pula. Itu dia panggil beramal dengannya. Bawa cerita pula. Bukan nak kata, tapi nak cerita. Itu yang jadi wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan kamu mengumpat, berghibah di antara sebahagian daripada kamu. Allahu Akbar, Masya Allah, tabarakallah. Dalam satu hadis juga diceritakan mafhumnya. Ada 2 orang perempuan yang berpuasa, kemudian diadukan kepada Rasulullah bahawa 2 orang perempuan ni dah tak tahan dah dengan puasa mereka. Maka Rasulullah SAW panggil mereka berdua. Itu zaman Rasulullah. Panggil mereka berdua, kemudian disuruh salah seorang daripada mereka memuntahkan. Yang keluar daripada muntah tersebut bermacam-macam jenis binatang bisa dan juga benda-benda yang menjijikkan. Begitu juga perempuan yang kedua tadi. Kemudian Rasulullah berkata, mereka ni puasa tadi cantik dah, lebih kurang macam tu mafhumnya. Tapi mereka berbuka dengan benda yang haram. Apa benda yang haram? Mereka memakan daging saudara mereka sendiri. Itu zaman Rasulullah. Tunjuk jelas, zaman kita tak tunjuk. Cuba tunjuk sekali, tengok macam mana. Betapa banyaknya mulut-mulut yang ada di tubuh badan kita. Mulut sini, mulut sini. Kita bercakap, kita beramal dengannya. Kita mencerita, menyebarkan berita-berita yang menipu. Kalau berita tu sungguh, nama dia mengumpat. Kalau berita tu tipu, nama dia fitnah.
Kalau depan-depan pula nama dia mengutuk. Belakang nama dia mengumpat. Masya Allah, tabarakallah. Dalam bulan puasa ni, itulah perkara utama yang boleh membatalkan pahala puasa. Dan banyak, dalam satu hadis lagi disebut, ramai ditanya oleh Rasulullah SAW, ramainya manusia yang ada di dalam neraka. Mereka adalah masuk kerana apa? Kerana dua benda ni, mulut dan kemaluan. Allahu Akbar, Masya Allah, tabarakallah. Malam kita solat tahajud, malam kita qiyamul lail, pagi sahur kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siang kita tak jaga pahala puasa kita, hilang lagi 25. Mencaci maki dan beramal dengannya, hilang lagi pahala 25. Jadi akhirnya 100. Itu yang dapat apa? Illal ju' wal atash, hanya lapar dan dahaga sahaja. Allahu Akbar. Cuba kita muhasabah balik, jaga balik apa yang telah kita tinggalkan selama 15 hari ini. 15 ke atas nanti akan berakhir nanti, betul-betul kita beramal dengannya, insya-Allah. Jadi hari ini, sebelum ni kita jaga pahala, kita menjaga batal puasa. Untuk 15 ni, kedua-dua kita kena jaga. Batal puasa dan batal pahala puasa. InsyaAllah kita akan keluar daripada bulan Ramadan dengan keadaan ataupun dinobatkan sebagai orang yang bertakwa. Innal muttaqina mafazan hadaiqa wa a'naba. Sesungguhnya untuk orang-orang yang bertakwa itu adalah satu kejayaan yang besar bagi mereka, yang mana Allah Ta'ala sediakan kebun-kebun, Masya Allah, di dalam syurga buat mereka, yang mengalir air di bawahnya. Kemudian disediakan kepada mereka bidadari-bidadari dan sebagainya. Perempuan-perempuan disediakan mereka adalah pelayan-pelayan, Masya Allah, tabarakallah, yang sesuai dengan mereka dan sebagainya. Sebab janji untuk orang bertakwa bukan lelaki saja, juga kepada orang perempuan. Ayat itu umum. Ingat tak dalam surah Al-Kahfi ayat yang terakhir? Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan. Siapa yang nak berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka beramal dengan amalan yang saleh. Itu macam mana Ustazah nak masuk syurga dengan amal soleh? Kan dengan rahmat Allah. Ya, semua kita akan masuk syurga dengan rahmat Allah, namun wasilahnya, jambatannya adalah dengan amalan saleh. Jadi insya-Allah moga-moga menjadi manfaat kepada kita bagaimana cara kita nak menjaga pahala puasa kita agar kita mendapat pahala yang penuh saat kita berbuka nanti, insya-Allah. Jadi akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Ada soalan yang nak diutarakan? Kalau tak ada, saya alhamdulillah. Soal dengan soal. Okey. Sebagaimana yang kita tahu, kemaafan itu lebih baik kita berlaku di dalam dunia sebelum kita menutup mata. Sebab perkiraan pertimbangan Allah sangat adil di sana. Jadi mahkamah akhirat lebih sulit daripada mahkamah dunia. Yang nak beri maaf pun terasa diazab, yang nak memohon kemaafan pun apatah lagi. Jadi untuk memudahkan perjalanan akhirat kita untuk sampai ke syurga dengan lebih cepat, maka kita maafkan di sini walaupun sakit. Wa'fu wasfahu, maaf dan kembali menyintai. Itu sifat Allah. Kita hamba yang sangat berdosa pada Allah, bila kita bertaubat, bila kita mohon ampun dengan istighfar,
kita memohon segala kebaikan kepada Allah, tidakkah Allah Ta'ala maha memberi? Allah Ta'ala maha pemaaf. Allah Ta'ala maha menyintai. Allah Ta'ala tak pernah ungkit, dulu kamu ni ya Allah, Masya Allah, Tabarakallah, apa saja perangai kamu tak buat. Allah Ta'ala bukan pengungkit. Namun Allah Ta'ala pinjamkan kepada kita sifat-sifat tersebut agar kita boleh ikuti. Pernah satu peristiwa, sikit je saya sikit lagi, berlaku kepada Sayyidina Abu Bakar, yang menarik balik bantuan kepada Mistah, yang juga orang yang bertanggungjawab menyebarkan fitnah tentang Sayyidatina Aisyah. Namun turun ayat, Allah Ta'ala perintah untuk Sayyidina Abu Bakar untuk memaafkan. Bukan sekadar memaafkan, wasfahu, kembali menyintai. Apa dia punya bukti menyintai? Memberi kembali bantuan yang telah ditarik balik itu. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Perintah tersebut Sayyidina Abu Bakar tak cakap banyak lah. Terus Sayyidina Abu Bakar melakukan sedemikian rupa. Apalah tidaknya kalau kita pun menuruti sifat yang sama. Sebab bila kita mati, habis dah. Setakat cerita dunia ni, cerita ni hanya tinggal kenangan di atas dunia. Apa yang kita nak bawa nanti, itulah yang lebih penting apabila kita berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Okay. Nak makan memang tak makan dah kan? Kalau ada soalan boleh, insya-Allah. Allah, okey, tak apa. Okey, alhamdulillah, masya-Allah. Sekejap lagi kita boleh qailullah, insya-Allah. Jadi sebelum tu saya mohon banyak kemaafan di atas kesilapan dan kekurangan dalam sepanjang kita berkuliah ni, insya-Allah. Selamat beriftar dengan jayanya, dengan azam kita yang baru untuk tidak membatalkan pahala puasa kita, insya-Allah. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi